Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda satu artikel yang dikupas oleh Iskandar Zulfakar. Okey, kisah mengenai kisah legenda Naga Tambuakar di Sabah. Okey, kita dengar ya kisah ini. Malam ini saya nak tulis artikel berkaitan dengan makhluk mitologi pula. Namun kali ini bukan makhluk mitologi di negara luar, tetapi di negara kita sendiri. Makhluk ini dipercayai wujud di dalam sebuah negeri yang kaya dalam negara kita, iaitu Sabah. Ya, Sabah memang kaya dengan banyak menyumbang kepada ekonomi negara kita. Sabah kaya kerana hasil minyak mereka. Makhluk mitologi ini namanya Naga Tambuakar. Kalau dah nama pun Naga Tambuakar, jadi makhluk ini mestilah naga kan? Takkan itik pula. Naga Tambuakar juga ada banyak versinya. Saya akan huraikan semua versi. Namun pada asalnya, nama Naga Tambuakar ini diberi oleh orang-orang Brunei yang tinggal di Sabah. Tambuakar bermaksud tumbuh akar. Apakah signifikan nama naga ini dengan perkataan tumbuh akar? Hal ini demikian kerana berdasarkan kepada orang-orang Brunei yang pernah melihat sendiri naga ini. Mereka memaklumkan bahawa pada tubuh naga ini terdapat banyak sisiknya yang berbentuk seperti akar. Disebabkan itulah mereka panggil tumbuh akar. Fizikal Naga Tambuakar juga ada banyak versi. Pertama, versi orang Kadazan Dusun. Orang dusun percaya Naga Tambuakar ini menyerupai sejenis ikan bernama ikan sinsilok. Kalau anda tengok ikan ni, pasti anda geli sebab rupa miripnya macam belut. Mereka percaya Naga Tambuakar hidup di dalam sungai dan menjadi raja kepada semua makhluk lain di dalam sungai tersebut. Naga Tambuakar boleh hidup sehingga beribu-ribu tahun bagi menjaga makhluk-makhluk di dalam sungai. Versi seterusnya pula mengatakan Naga Tambuakar ini tidaklah tinggal di dalam air, sebaliknya tinggal di Gunung Kinabalu. Fizikal Tambuakar juga macam naga biasa, ada sayap panjang serta badannya bersisik. Mereka percaya Naga Tambuakar ini tinggal di Gunung Kinabalu kerana ia menjaga harta karun yang terdapat di gunung tersebut. Harta karun ini adalah merupakan sebuah mutiara yang sangat besar dan berharga. Bayangkan. Kita bayangkan sendiri. Mutiara besar berapa juta harganya. Kedudukan sebenar mutiara ini tidak diketahui, tetapi orang-orang Sabah hanya cakap mutiara ini terdapat di Gunung Kinabalu saja. Ada satu kisah legenda tentang Naga Tambuakar serta mutiara besar ini. Pada zaman dahulu, terdapat seorang putera raja dari empayar di China yang datang ke Gunung Kinabalu semata-mata untuk mendapatkan mutiara tersebut. Malangnya, mutiara itu dijaga oleh Tambuakar. Jadi, untuk mendapatkan mutiara tersebut, putera raja itu perlulah berhadapan dengan Naga Tambuakar terlebih dahulu. Maka dengan itu berlakulah suatu pertembungan yang amat dahsyat. Lawan punya lawan, akhirnya putera raja tersebut telah berjaya menewaskan Naga Tambuakar. Bukan itu saja, putera raja tersebut juga telah menyumpah Naga Tambuakar menjadi batu yang terdapat di Gunung Kinabalu sehingga ke hari ini. Ada satu lagi pendapat yang mengatakan dalam pertempuran itu Naga Tambuakar telah menang. Putera raja yang datang itu telah tewas dan juga terbunuh. Maka kekallah Naga Tambuakar menjaga mutiara besar di Gunung Kinabalu sehingga hari ini. Apapun,
Gunung Kinabalu merupakan tempat suci bagi kaum Kadazan dusun. Malah, pengunjung yang datang juga perlu menjaga adab dan tata susila ketika mendaki gunung yang menjadi ikon negeri Sabah ini. Banyak pantang larang yang perlu diikuti ketika mendaki Gunung Kinabalu, seperti tidak boleh terlalu gembira, bercakap besar dan lain-lain. Yang paling penting adalah berpakaian sopan ketika di gunung ini. Anda masih ingat tak tragedi runtuhan gunung ini dulu? Salah satu sebabnya adalah pelancong asing orang putih berbogel di puncak gunung ini. Warga pribumi percaya penunggunya marah dengan tindakan pelancong tersebut. Sekian. Baiklah saudara, Brother Fai ingin kongsikan satu kisah pengalaman yang agak ringkas yang dikongsikan oleh seorang adik. Namanya Adik Kinzu daripada Terengganu. Beliau adalah ahli dalam geng cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Okey, kita sama-sama menghayati kisah beliau. Assalamualaikum semua. Ni kisah saya yang saya alami sendiri pada masa itulah. Umur saya lingkungan 18 tahun. Cerita ni bermula dari sepupu saya yang mengalami gangguan pada awalnya. Saya tak terfikir dan percaya hantu itu adalah hantu pocong. Pada satu malam, selepas perubatan, jam pukul 3 pagi, saya terjaga dari tidur. Saya buka tingkap dan memandang keluar pada pokok pisang. Tiba-tiba, saya terlihat seperti kain putih dan bahagian hujung pangkal kaki seperti kabus. Sampai sekarang, saya masih terbayang rupa makhluk tersebut. Putih, berbungkus dan rupa yang sangat mengerikan. Tak terdetik pun hati saya nak heboh cerita ni. Apa yang saya alami, hanya Allah saja yang tahu. Sekarang umur saya 32 tahun. Bayangkan berapa lama saya pendam cerita ni. Sehingga saya mengenali Brother Fai, barulah saya kongsikan cerita ni. Saya sekarang ni tinggal di kampung di Kuala Terengganu. Terima kasih Brother Fai. Ya, itu dia. Terima kasih Adik Kinzu kerana sudi kongsikan pengalaman seram anda. Tak apa Adik Kinzu, kita lama-lama kita boleh belajar bagaimana untuk mengarang satu-satu cerita ni. Apapun tahniah kerana berusaha untuk kongsikan pengalaman seram anda. InsyaAllah pada masa akan datang anda boleh belajar lagi untuk mengarang cerita-cerita yang menarik, iaitu kisah-kisah seram ya. Okey. Baiklah saudara, kita berjumpa pada esok malam di dalam kisah seram yang lain. Sekian. Bye-bye.